Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video ini 19 Oktober 2021, di mana topik yang saya ingin bincangkan dengan anda ataupun ingin kongsikan dengan anda tentang komen di social media, khususnya di Facebook. So komen di social media ni ada baik ada buruknya ya, ada baik ada buruk. So bergantung pada cara kita komen pada wall apa ni wall orang lah. Biasa kita komen ni, isu yang saya nak bincang ni komen di wall orang lain orang lain yang buat posting, kita masuk komen. So komen yang positif adalah soalannya kita menegur biasa-biasa je orang komen pasal family pergi holiday. So kita komen dengan happy family, happy holiday, ucapkan yang baik-baik dan ayat tu yang mudah faham, yang tak ada maksud 2-3 maksud. Apa yang kita tulis tu tidak membawa kepada beberapa maksud. Itu yang penting. Itu adalah komen yang bagus, menunjukkan kita ni adalah seorang yang friendly, suka tegur orang, suka appreciate orang. Itu adalah komen yang positif. Jadi itu saya tak nak bincang panjang sangat, normal komen. Dan satu lagi komen tentang iklan, tentang isu pendapat masing-masing. Mungkin contohnya, katakan anda nampak si A buat satu posting tentang pendapat peribadi dia tentang politik di Malaysia contohnya, ataupun tentang apa saja pendapat peribadi dia, pendapat peribadi orang yang post tu. Katakan orang post tu si A lah, kita letak nama si A. Dia membuat satu posting menyatakan pandangan dia, pendapat peribadi dia tentang anything, isu semasa. Maka kita rasa kita tak setuju dengan komen, dengan pendapat dia tu, maka kita masuklah komen. Yang ni yang saya cuba nak panjangkan sedikit. Nombor satunya, soal apa yang orang buat kita tak boleh nak kawal, tapi apa yang kita buat kita boleh kawal. Jadi katakan orang yang buat post tu kita tak setuju dengan ayat dia ke, dengan pendapat dia ke, dengan apa saja kita tak setuju. Jadi adakah kita nak komen, nak lawan pendapat kita dengan dia yang boleh mencetuskan pergaduhan ataupun yang boleh mencetuskan ketegangan. Jadi kita tanya diri kita balik, perlu atau tidak, berbaloi ataupun tidak, dan apa motif, apa tujuan kita nak masuk komen tu. Kita rasa kita nak puas, kita rasa kita nak bagi apa nama orang kata, fakta yang betul, di mana dia menyatakan fakta yang salah. Jadi motifnya apa, dan apa orang kata, objektifnya apa, besar ke kecil. Jadi kalau benda just kecil sangat, jadi kalau kita nak masuk komen yang boleh menimbulkan ketegangan, kemungkinan orang yang buat posting tu, si A tu adalah kenalan kita juga. Jadi bagi saya tak berbaloi, kita masuk komen untuk membezakan pendapat, apa yang ditulis dengan apa yang kita tahu. So mungkin dengan cara yang kita menulis tu boleh menimbulkan ketegangan. So pada pendapat saya tak perlu, baik kita skip je. Benda yang kita tak setuju, pada saya, sebab Facebook ni adalah benda yang open. So pada saya, kalau kita tak setuju, kalau saya skip je. Saya skip. Saya tak like, saya tak komen. Kalau statement yang saya nampak saya tak setuju. Tapi katakan saya rasa tak boleh, saya tak boleh nak skip. Benda tu terang jelas salah. So mungkin saya akan masuk, tapi saya akan masuk komen dengan minta laluan dan bagi tahu ini adalah pendapat peribadi, mungkin betul, mungkin salah. So apa pendapat peribadi kita pula, sekian. Contohnya si A ni buat posting sesuatu itu warna kuning kan, dan pada kita apa yang kita tahu, kuning tu salah, mungkin merah colournya. Contohnya ni, saya buat contoh merah. Jadi kalau saya komen, saya akan masuk minta laluan, minta maluan bagi pendapat saya, pengetahuan saya, tak tahu mungkin betul atau salah, boleh cek balik. So pendapat saya adalah merah, adalah colour yang betul. Itu kalau cara saya masuk komen. Jadi orang kata kita mengelakkan ketegangan untuk membetulkan statement seseorang. Jadi jangan kita masuk tu, kalau orang tu buat salah je kita masuk macam seolah-olah nak menghukum terus. Itu yang menimbulkan ketegangan. Jadi kalau orang kata bertemu buku dengan ruas, maka bergaduh. Daripada bergaduh di Facebook akan membawa kepada pergaduhan di luar. Jadi benda tu benda yang saya rasa tak perlu kita create, kita wujudkan kan. Kalau boleh kita cegah, kita elak daripada pertelingkahan, ketegangan dan sebagainya, walaupun berbeza pendapat. So
pastinya kalau 10 orang mesti ada 10 pendapat 10 pendapat. Orang kata rambut sama hitam, fikiran lain-lain, hati lain-lain, pendapat lain-lain. Jadi benda tu kita dah tahu fitrah. Semula jadinya pendapat memang berbeza-beza. Jadi tak perlu kita nak bergaduh syada oleh kerana pendapat yang berbeza. So masing-masing boleh bagi pendapat masing-masing, mungkin dengan cara yang baik, dengan cara yang betul, dan ada juga yang kurang ilmu memberi pendapat mereka dengan cara yang salah. Jadi adakah kita ingin menjadi seseorang yang memberi pendapat, memberi cadangan dengan cara yang salah? Pendapat betul tapi cara tu yang saya cuba bincang adalah cara. Jadi adakah kita nak termasuk dalam golongan seseorang yang memberi pendapat, yang memberi cadangan dengan cara yang salah, membawa pendapat yang betul tapi dengan cara yang salah. So tetap salah walaupun pendapat tu betul. Jadi perkara macam ni lah. Jadi saya tengok hari ni banyak bila saya nampak cara, termasuk wall saya sendiri, kadang-kadang orang masuk komen kan, jadi itu yang terpanggil untuk saya jelaskan topik komen di social media ni. Kita perlu fikir dulu sebelum kita komen, dan berkenaan dengan ayat kita pun penting. Kadang-kadang benda yang kita nak sampaikan tu agak complicated, agak susah orang nak faham. Jadi janganlah kita menulis. Sebab bila kita menulis untuk menyampaikan satu-satu maksud yang agak complicated, mungkin ayat kita tu boleh membawa kepada 3 maksud bagi pembaca. Orang yang baca tu mungkin dia boleh faham A, ada orang baca dia boleh faham B, ada orang baca boleh faham C. Jadi kalau penulisan kita boleh membawa kepada beberapa maksud, beberapa makna, lebih baik kita tidak menulis, lebih baik pendekatannya, supaya tidak menimbulkan sebarang isu. So dah banyak berlaku kat market, kadang-kadang tersalah tulis, tersalah statement. Sebab penulisan ni sama macam kita bercakap juga. Kita bercakap, senang kita cakap je, lepas tu dah habis kalau orang tak ada rekod. Kan? Jadi orang kata kita cakap salah tadi, kita boleh buat tak mengaku kan. Sebab benda dah lepas, orang tak ada rekod. Just dia dengar je tadi, mungkin dia dengar salah, mungkin kita cakap salah. Jadi kita masih boleh membela diri. Tapi kalau dalam penulisan, benda tu dah melekat. Orang boleh screenshot. Jadi kalau penulisan kita tu salah, membawa maksud kepada maksud yang salah, so orang dah boleh screenshot, orang dah boleh jadikan isu, dah boleh jadikan bahan untuk pencetus api, orang kata permusuhan, pergaduhan dan sebagainya. Jadi fikir dulu sebelum kita komen, fikir dulu. Dan kalau kita dah tulis pun, biar kita sendiri baca dulu akan membawa kepada maksud apa. Dan kalau kita dah post pun, kadang-kadang masa kita tulis, ruang tu agak sempit untuk kita baca, untuk kita semak, kita pun post. Bila kita post, kita perlu baca lagi sekali. Apa yang aku komen tu akan membawa maksud kepada apa. Ada tak pihak-pihak akan terasa hati, kecil hati dan sebagainya. Jadi semakan tu sangat penting apabila kita komen. Like lain, like dia tak apa-apa, just like. Video yang sebelum ni saya buat isu like. So sekarang komen. Komen ni agak lebih berat, lebih serius. Komen memang ada baiknya dan ada buruknya. Jadi kalau kita rasa kita tak tahu baik ke buruk, lebih baik kalau nak komen tu just komen simple. Benda-benda ayat yang positif, doa yang baik-baik dan sebagainya. Itu lebih bagus daripada kita nak mengarang panjang-panjang kalau kita bukan pakar dalam bidang penulisan yang akan membawa maksudnya apa. Ini sangat penting. Tentang komen. Komen sama macam kita bersembang lah. Kalau dekat luar macam ni kita bersembang. Kadang-kadang awalnya perjumpaan tu baik sangat kan. Jumpa 4-5-6 orang kawan bersembang, bergurau, berbual. Tapi endingnya kadang-kadang boleh jadi pergaduhan, boleh jadi sampai bertumbuk dan sebagainya. Kerana apa? Kerana cakap. Kerana apa? Kerana mulut. So begitu juga di social media. Kerana komen lah. Kerana komen. Kita tak boleh kontrol orang yang buat posting. Tapi kita boleh kontrol diri kita. Kita perlu lawan. Kalau dia dah bagi bunga-bunga api, adakah kita nak bagi minyak? Jadi kalau dia dah bagi bunga api, kita bagi minyak, memang terbakarlah. Begitu. Jadi sama-sama kita fikir-fikirkan dan insya-Allah kita selamat, sama-sama beramal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.